نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم يسر ولا تعسر فإن التيسير كل عسير عليك يسير. اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kehadirat Allah kita panjatkan, memberikan ruang dan peluang untuk kita bersama-sama di dalam majlis yang diberkati, di dalam majlis yang dikira berada di Raudah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan niat ikhlas kita membantu untuk kita memperkemaskan lagi kepahaman kita tentang Islam, tentang akidah Islam, tentang fiqh Islam, dan tentang akhlak Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, di tangan tuan-tuan ada saya sediakan sedikit untuk kita berbicara, dan eloklah kita sentuh sikit-sikit berkaitan dengan bulan istimewa Ramadan Al-Karim yang beberapa minggu lagi akan menjelang, untuk kita sama-sama menghayati rukun Islam yang 5. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Walaupun risalah ini kecil, kerdil, namun dia mempunyai arti untuk kita sama-sama berkongsi, insya-Allah. Jadi untuk itu marilah kita mula untuk dapatkan berkatan daripada Allah. Kita mula dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah perintah kepada kita berpuasa bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita terpanggil, kita termasuk dari kalangan orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, ya. Kutiba alaikum, furidha alaikum, difardu ke atas kamu, diwajib ke atas kamu, dimestikan ke atas kamu. Siapa orang beriman? Apa dia? Kutiba alaikum as-siyamu, difardu ke atas kamu, ya, berpuasa Ramadan. Kutiba alaikumus shiyam, ya,
berpuasa Ramadan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas umat yang sebelum daripada kamu. Allah jawab antara objektif puasa Ramadan, puasa yang kita lakukan, la'allakum tattaqun, menjadikan kamu orang yang bertakwa, orang yang dekat dengannya, orang yang melaksanakan perintahnya, orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata melaksana perintah dan tinggal larangan. Itu dia punya jawapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan daripada ayat yang saya baca itu, kewajipan bagi kita umat Islam untuk melaksanakan tuntutan puasa. Saya pecahkan kepada 3 bahagian. Di dalam kita nak mengetahui tentang Ramadan dan penghayatannya, pertama sekali ialah ilmu, yang kedua ialah penghayatan. Bila kita berbicara tentang Ramadan al-Mubarak, bagaimana 3 perkara yang saya nak mengajak untuk kita berkongsi. Pertama sekali, sebelum Ramadan. Sekarang kita sudah berada sebelum Ramadan, ya, sampai 2 minggu lagi, no? Yang kedua, sepanjang Ramadan, semasa Ramadan. Yang ketiga ialah selepas Ramadan. 3 perkara tersebut kita akan lalui. Jadi persoalan kita ambil yang pertama, sebelum Ramadan. Di mana sebelum Ramadan, bagaimana kita nak menyiapkan diri kita di segi fizikal. Artinya bagaimana kita nak melatih diri kita untuk melaksanakan puasa sunat sebelum puasa fardu kita lakukan. Kita ada masa lagi, bulan Rajab sudah pun meninggalkan kita, kita masih ada berbaki lagi bulan Sya'ban, beberapa hari. Bagaimanakah persiapan dari segi fizikal kita? Kalau kita nak gambarkan orang yang berjogging tu, fizikal dia mesti ada ketahanan. Orang nak pergi ke Mekah, umrah dan haji, mereka dilatih, ya, sekurang-kurang stamina ada. Bagaimanakah seorang yang akan pergi naik ke Gua Hira, Gua Sur, 2 jam pergi 2 jam balik? Kalau bagi saya sudah tentu tak mampu naik atas tu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang alik daripada rumahnya ke Gua Sur, ke Gua Hira, naik atas, berkhalwat dalam istilah, bukan berkhalwat hak yang kita fahami yang tak baik tu, tak, menyendiri, sehinggalah turunnya wahyu yang pertama, ya, berlaku di bulan Ramadan yang kita akan cuba kupas insya-Allah. Yang kedua, persiapan hati kita ni, ya, di mana sebelum Ramadan bagaimana kita nak cucikan hati kita daripada dosa
di mana kehadiran kita dalam bulan Ramadan suci bersih, sebagaimana juga peristiwa Rasulullah dicuci hatinya sebelum Rasulullah dibawa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, ya. Yang ketiga, persiapan kita ialah persiapan minda. Di mana minda kita diasuh supaya menerima kehadiran Ramadan dengan hati yang terbuka. Ramadan, berapa ramai daripada kalangan orang Islam yang tidak bersedia untuk menerima Ramadan. Susah makan siang. Biar lambat sikit. Kita tidak mahu begitu, tetapi kita mahu ialah Ramadan datang, itulah yang kita harap. Sebagaimana ulama menyebut, kalau boleh biarlah Ramadan berlaku sepanjang tahun. Apakah mungkin itu, ya, ada pada minda kita? Tuan-tuan jawablah. Kemudian persiapan emosi. Emosi kita tidak duka cita. Emosi kita tidak duka cita. Di mana apabila hadirnya bulan Ramadan, tak seronok, bukan begitu, tetapi kita menyiapkan diri bagaimana kita menerima Ramadan itu dengan hati yang tenang, perintah daripada Allah dan sebagainya. Itu satu bab. Yang kedua, sebelum persiapan Ramadan, yang kedua, betapa sesungguhnya kita amat perlu ulang kaji balik tajuk-tajuk berkaitan dengan bab puasa. Ya. Walaupun kita merasa usia kita sudah meningkat 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Selepas daripada balik kita, makna setiap tahun kita menghayati puasa bulan Ramadan. Artinya semuanya sudah ada di dalam minda kita, sudah ada di dalam pemikiran kita, semuanya beres. Sebenarnya amat perlu kita ulang kaji balik. Itu persiapan sebelum Ramadan. Apakah benda, apakah tajuk, apakah mawdu' yang perlu kita ulang kaji? Antaranya rukun puasa ini penting, ya, kerana rukun puasa yang pertama sekali ialah niat, ya. Yang kedua ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sekurang-kurangnya kita mengetahui, ya. Kemudian apa lagi? Syarat-syarat sah puasa. Saya tidak bercadang untuk kupas satu persatu perkara itu. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang menjadikan puasa kita kurus, gemuk-gemuk, makan banyak, tapi kurus dari segi amalan-amalan, ya. Antara perkara-perkara sebelum Ramadan berlaku, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dari segi fizikal kita. Antaranya ini yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa hari Isnin dan Khamis. Ya. Cubalah kita. Yang telah cuba, alhamdulillah, ya. Bila kita cuba Isnin, Khamis, ataupun kita berpuasa setiap, ya,
bulan 3 hari di dalam bulan Qamariyah, iaitu 13, 14, 15 Qamariyah, ya, ataupun Isnin Hamis, ya, kerana kita telah melatihkan diri kita. Kemudian sebelum Ramadan kita mesti merancang, kerana perancangan itu amat penting bagi kita. Antara perancangan kita, bagaimana yang pertama sekali ialah meningkatkan kualiti ibadat puasa yang kita laksanakan. Bagaimana hubungan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada kualiti kita puasa kita, bagaimana kita perbagaikan amalan-amalan sunat, ya, amalan-amalan sunat yang sepatutnya kita lakukan berbanding sebelum Ramadan. Kemudian di samping itu juga sebelum Ramadan juga kita meninggalkan amalan-amalan buruk, ya, di mana kita nak meninggalkan tabiat-tabiat buruk, adat-adat yang tidak syar'i, perkara-perkara yang menyebabkan pahala kita, ya, kurus. Apatah lagi Ramadan ataupun puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ya. Jadi tuan-tuan, kita lihat di dalam kertas yang tuan-tuan sedia ada definisi puasa. Kita ambil sedikit, ya. Ayat Al-Quran yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa menurut Islam, kalau di sini disebut menurut Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, al-imsak, menahan diri dari makan dan minum. Makan minum, kita tahan diri bersama-sama isteri di siang hari dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi yang kita boleh sebut, ataupun definisi yang lain, ya. Tak apalah, ini pun sudah cukup untuk kita dapat memahami makna tak makan tak minum. Kita laksanakan puasa itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, bagi mencapai kesempurnaan puasa, kita nak puasa kita penuh, pahala puasa kita penuh, bukan mengikut kehendak kita tetapi kehendak Allah. Apa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, bagi mencapai kesempurnaan puasa bukan sekadar tidak makan dan tidak minum dan tidak bersetubuh dengan isteri di siang hari, termasuk juga tidak gunakan mata melihat aurat wanita, ya. Walaupun melihat aurat itu, ya, dikira hukumnya hukum dosa kecil, tetapi ia juga boleh menjejaskan huruf puasa kita. Melihat gambar-gambar lucah, biasanya bila orang berpuasa nafsunya semakin kurang. Itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, pemuda, ya ma'syarasy syabab, pemuda, ya, nak mengurangkan nafsu gelojoh, maka hendaklah kamu berpuasa. Berpuasa itu boleh mengurangkan nafsu. Termasuklah juga ialah memandang maksiat. Itu deria mata, deria telinga, tidak mendengar percakapan maksiat,
mendengar muzik haram, ya, kita sebut ada beza banding, ya, muzik ke arah memuja nafsu, ya. Kalau muzik dalam bentuk, ya, meningkatkan iman tidak jadi masalah, ya. Dan menghayalkan, ya, dia khayalkan muzik lah. Kaki juga tidak melangkah ke tempat pelisiran, ya. Ada juga bulan Ramadan ni pergi kunjung ke tempat-tempat yang tak baik. Tangan pula tidak memegang benda yang diharamkan, ya. Hati juga menjadi penggerak deria kepada maksiat dan kemungkaran. Kerana hati itu adalah merupakan raja, ya, di dalam diri kita. Inna fil jasadi mudghah, setiap diri kita ada seketul daging, ya. Apa yang dimaksudkan seketul daging? Itulah al-qalb. Dia merupakan raja yang mengarahkan unit-unit, termasuklah kaki, tangan, mata ke arah kehendak hati, ya. Demikian juga puasa dapat mengubat penyakit batin, penyakit jiwa. Puasa boleh dapat mengubat penyakit jiwa, penyakit dalaman hati kita. Antara penyakit jiwa ialah bersikap ego, sombong, riak, ya, ujub, merasa diri dia hebat, hasad, dengki, pemarah, bakhil, gila, cintakan pada dunia. Itu penyakit-penyakit dalaman yang mesti kita ubat. Antara ubatnya dengan berpuasa. Kita lihat Ramadan, ya, kita melihat Ramadan, bulan melatih. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti oleh setiap muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mengaut sebanyak mungkin pahala yang Allah offer kepada kita, ya. Allah offer kepada kita bulan Ramadan, sehingga disebut syaitan pun dibelenggu. Bukan begitu, tapi kadang-kadang, ya, pujuk rayu syaitan, kalaupun tidak ada, tetapi hati dia sudah biasa dengan benda-benda maksiat, susah nak kontrol, ya. Mengaut keuntungan pahala. Dan puasa juga sumber kekuatan untuk berhadapan dengan 11 bulan yang lalu, ya. 12 bulan, 1 bulan kita berpuasa. Sekurang-kurangnya kita dapat menghayati puasa Ramadan itu boleh menjadi benteng kepada 11 bulan, ya, yang tidak ada Ramadan. Kadang-kadang 11 bulan tu macam-macam kita lakukan, bukan begitu, ya. Muslim muslimat menjadi bulan Ramadan sebagai tempat mengislah, memperbaiki. Ramadan nak sedar tak sedar ke, ya, nak muhasabah tak muhasabah ke, nak mengislahkan diri ataupun tidak pun, bermulanya pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pun tak kira makan waktu siang, rokok. Kan itulah kadang-kadang tahun dulu pun kadang-kadang, ya, ataupun sebelumnya selamba dia merokok. Driver yang angkut, Allah tuan-tuan, tak malu pada Allah, tak malu pada manusia, malu pada Allah. Bagaimana budaya ini? Kita bagi orang Islam kena ada sifat, sikap amal ma'ruf nahi munkar. Sekurang-kurangnya kita bermujamalah, berkomunikasi. Abang-abang tak elok lah merokok ni, tengok, sekurang-kurangnya ada.
Kalau tak ada orang tegur, maknanya dia rasa seronok lah dia merokok, bukan begitu. Ya, apatah lagi sampai di tempat-tempat tertentu buka pula kedai, pintu belakang buka tapi pintu depan tutup, makan nasi lemak lah apalah, berduyun-duyun orang pergi. Allah bagaimanakah? Ya, kesedaran tidak ada dalam diri. Ya, bagaimanakah sikap dia untuk mengislah, memperbaiki diri, seperti mana kereta yang masuk ke bengkel untuk di-overhaul. Ya, kita puasa ni nak cuci, nak bagi rehat organ-organ yang ada di dalamnya. Ya, kerana itulah kalau kita berikan contoh enjin pam air ke apa ke, ya, setahun sekali dia kena rehat. Kerana berjalan sepanjang masa, ya, menyebabkan dia boleh rosak dengan cepat. Bagi dia rehat. Begitu juga kita, ya, rehat 1 bulan. Bukan kita tak makan, tapi malam makan, rehat waktu siang. Okey. Pada umumnya untuk mengukur keberkesanan ibadat puasa yang dilakukan dengan melihat segala tindakan dan peribadi selepas bulan Ramadan. Kita nak pastikan bahawa puasa yang kita lakukan itu, ya, apakah ianya berkesan ataupun tidak berkesan. Kalau orang pergi Mekah contoh, kan itulah pandangan daripada seorang ulama, ya, mana kita hendakkan kesan itu. Pulang aja umrah dan haji, apakah kalau sekiranya dia berada di Masjid Haram, di Masjid An-Nabawi, ya, tak tinggal solat berjamaah, tak tinggal sembahyang Jumaat. Tuan-tuan gambarkanlah, bukan senang nak pergi sana, bukan begitu. Tapi bila balik ke Malaysia, duduk rumah sahaja, ini kesan, kesan. Begitu juga dengan kesan Ramadan yang, ya, yang dilakukan, yang dihayati. Adakah dengan berlalunya bulan Ramadan itu, ini persoalannya, akhlak, jiwa, akal dan hatinya semakin bertambah baik atau semakin buruk, atau sama saja bulan Ramadan, ya, sebelum datang bulan Ramadan, 2 kali 5, 5 kali 2. Artinya sepanjang Ramadan, ya, amalan dia ikut tarawih, kalaupun baca Quran, tetapi sekadar tak berada di kerongkong semata-mata, tidak sampai menghayati. Karena itulah orang yang berpuasa Ramadan mesti ada meninggalkan kesan pada diri dia. Ya, makna jika ibadat puasa tidak memberi kesan baik kepada pribadi seorang, contohnya masih mengumpat lagi, masih menipu jual beli lagi, main perempuan jalan, masih minum arak lagi, masih berjudi, masih menerima dan memberi rasuah, masih tidak solat, masih merokok. Isu merokok ni bahaya, no. Ya, tak apalah, saya minta maaf lah kalau tuan-tuan terlibat dengan merokok, ya, kerana merokok juga tidak ada hukum sunat. Banyak saya mengkaji, malah kertas yang saya tulis pun, kempen merokok pun, saya tengok daripada pandangan-pandangan ulama, bukan ulama Malaysia, ulama antarabangsa, ya, sekarang ni jatuh hukumnya haram. Ya, maknanya kalau Ramadan itu dapat membentuk jiwa kita, ya, kita buang rokok, insya-Allah. Ya, yang lain-lain pun sama juga, bukan begitu, dan lain-lain.
susah payah bermujahadah di bulan Ramadan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak sebut, ya, cuba kita lihat di dalam muka surat yang kedua ni, ya, di dalam muka surat yang kedua ni, tuan-tuan tengok di situ. Saya tak dapat nak habis, ya. Okey, kita tengok gambaran di sini untuk kita melihat betapa Ramadan yang diamal oleh baginda Rasulullah SAW, yang diamal oleh para sahabat, yang diamal para tabi'in, dan diamal oleh pejuang-pejuang Islam lampau. Ya, kerana itulah hampir keseluruhan peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan barakatullah. Ya, kita tak dapat gambarkan di dalam pemikiran kita. Kalau tuan-tuan pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, itu zaman sekarang. Yang tuan-tuan gambarkan naik bas beberapa jam sahaja boleh sampai. Itu di zaman sekarang. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, cuba gambarkan nak pergi memakan masa yang lama berkenderaankan kuda, unta, himar dan sebagainya. Kalaulah kita berjoging katakanlah 2 kilometer. Lepas jogging kita rasa nak minum ke tak nak minum, kita rasa dahaga. Mengapa? Ya, kerana keperluan kepada minum itu mendesak kepada kita, dahaga kita minum. Betapa sesungguhnya Rasulullah, para sahabat, bagaimanakah perjalanan daripada Mekah ke Madinah, perjalanan daripada Mekah, Madinah sehingga sampai ke negara Syam yang memakan begitu lama, memakan beberapa hari. Ya, bagaimanakah hebatnya mereka, pendakwah-pendakwah. Bagaimana pendakwah yang hebat, para sahabat, tabi'in yang kalau tuan-tuan pergi ke Guangzhou, negara China, pergi melawat makam sahabat, ya, dikatakan Sa'ad bin Waqqas adik dia. Saya pergi je dulu 2-3 tahun lepas, ya. Maknanya bagaimana hebatnya mereka dalam menjalani dakwah. Kita nak tengok peristiwa Ramadan. Walaupun pada kertas tuan-tuan itu peristiwa Ramadan antaranya ialah berlaku pada bulan Ramadan 2 Hijrah 17 Ramadan, perang Badar. Ini perang Badar 313, sedangkan musuh 1000 lebih. Turunnya malaikat membantu umat Islam. Tengok tu, berperang dalam bulan Ramadan. Kita kalau boleh ambil MC, bukan begitu, kerana banyak sangat kerja, ya, bukan begitu. Tetapi bagaimanakah kita lihat waktu Rasulullah, waktu para sahabat yang serba kekurangan. Kemudian yang kedua kita lihat berlaku 5 Hijrah, ya, berlaku pada bulan Ramadan, iaitu perang Handaq. Ya, Salman Al-Farisi mengesyur pada baginda Rasulullah, untuk kita pertahankan diri ya Rasulullah, kita gali parit. Okey, apa lagi? Peperangan Tabuk, ya, disertai oleh baginda Rasulullah. Pembukaan kota Mekah begitu juga. Kemudian penaklukan Andalus, itu pun satu kisah yang besar di dalam sejarah, berlaku bulan Ramadan, ya. Kerana sahabat melihat ataupun
sahabat-sahabat atau tabi'in melihat kebaikan-kebaikan bulan Ramadan itu, datangnya pertolongan bantuan daripada Allah. Kita lihat Tariq bin Ziyad dengan angkatan tentera laut, ya, yang singgah di Cyprus, ya, sebelum mendaratkan ke bumi Andalus. Kejayaan pasukan tentera Tariq bin Ziyad bila dah sampai dah ke Andalus, Tariq bin Ziyad memberikan taklimat, bakar ke semua sampan-sampan yang kita naiki, ya, bakar habis dah. Kan dia meneruskan perjalanan sehingga umat Islam berjaya, ya, menawan Cordoba, Andalus dan sebagainya. Kemudian Ramadan juga kekalahan tentera salib di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian perang Ainul Jahl. Dan yang menariknya ialah kita lihat ialah ini terkini 1390 Hijrah, di mana tentera Mesir berjaya menawan kubu kuat Israel di Barlif. Saya pergi juga, ya, saya pergi tengok. Allahu Akbar, hebat macam mana perancangan. Okey, ya. Kemudian saya nak bawa untuk tuan-tuan bersama, ya, mungkin masa kita, ya, saya nak cuba untuk, okey. Yang kedua saya nak bawa tuan-tuan di sini, ya, yang amalan-amalan untuk kesempurnaan puasa. Yang tadi sebelum sekarang ni kita berada di dalam bulan puasa. Apakah perancangan apabila kita sudah berada di bulan Ramadan? Antara perancangan yang boleh, ya, banyaklah kita nak lakukan. Tetapi sekurang-kurangnya sepanjang bulan Ramadan apa yang perlu kita lakukan? Okey, ya. Amalan-amalan untuk kesempurnaan puasa: berbuka sebelum solat maghrib dengan sedikit tamar atau sesuatu yang manis, dan makan nasi selesai menunaikan solat maghrib. Tapi budaya perut orang Melayu ni, dia nak makan awal, makanlah, tak pernah masalah, ya, makan sekadar, bukan begitu, ya. Okey, yang kedua, berdoa kepada Allah sewaktu berbuka. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Sekurang-kurangnya, apatah lagi kalau berbuka iftar jama'i. Apa makna iftar jama'i? Makan berjamaah. Barakah tu makan berjamaah, ya. Sama ada boleh buka puasa PKP ni, Allahu a'lam, bukan begitu. Makan sahur, supaya badan lebih kuat menghadapi puasa. Sunat sahur tu sunat, besar tu sunat. Orang sini sebut besar, ya. Sunat kita makan, ya, segerakan berpuasa. Kalau boleh kita makanlah seperti mana makan Rasulullah, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk udara nafas. Kerana itulah kadang-kadang nak cerita bulan puasa, gerai jualan bulan puasa tu, bawa pula cucu tengoknya, Allahu Akbar, air tu 10 jenis air, nak beli semua sekali, makanan ini dan makan itu. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang mata kita terpukau, beli sekadar, bukan begitu. Habis dah makan, tak habis, tapi yang makan itu tong sampah, bukan begitu. Demikian juga pekedai-pekedai, penjual-penjual kuih, ya, kadang-kadang berlaku berlaku keracunan makanan sebagainya, bukan begitu. Mandi hadas sebelum fajar supaya masuki Ramadan dengan suci, dalam keadaan suci. Yang kelima, menahan diri dari berdusta, bertengkar, bercakap dan mencarut. Tidak memusnahkan pahala puasa dengan sambutan hari raya yang melampau sehingga menjadi pesta maksiat dan ganggu jiran tenaga. Saya nak sikit-sikit, ya, nak habis sikit saja, ya. Apakah
pengisian kita di dalam bulan Ramadan. Sekarang kita bulan Ramadan, apa isi? Antaranya solat tarawih berjamaah sepanjang Ramadan, membaca Al-Quran tadarus, menghadiri majlis ilmu. Seandainya di antara selang tarawih itu sama ada terpulanglah kepada 8 rakaat, 20 rakaat dan sebagainya. Manfaatkan Ramadan itu dengan solat sunat rawatib. Jangan tinggal. Termasuklah subuh, ya, sebelum subuh, lepas zuhur, selepas zuhur. Kalau boleh ambil 12 kurang-kurang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tak dapat 10. Kerana yang 12 itu ganjarannya Allah bina di dalam syurga nanti rumah. Termasuklah jangan tinggalkan kita berzikir dan sebagainya. Solat fardu berjamaah, bersedekah, jamu orang makan dan sebagainya. Kemudian, ya, keistimewaan bulan Ramadan, saya nak sentuh sikit, mana kita kejarkanlah apa yang disebut keistimewaan Ramadan. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan juga ialah Allah beri ganjaran yang disebut sebagai Lailatul Qadar, menyamai 1000 bulan. Kita ambillah pulang-pulang dan seterusnya. Kesilapan yang kerap berlaku semasa Ramadan, memasuki Ramadan dalam keadaan harta masih dipenuhi dengan sumber haram, tidak bersih, penipuan, timbangan, sugatan dan urus tenaga. Yang kedua, makan sahur di tengah malam kerana malas. Makan sahur di tengah malam kerana malas bangun di akhir malam. Itu pun elakkan, biar akhir malam. Ya, berpuasa tidak ditunaikan, berpuasa tetapi tidak tunai solat dan kedua-duanya ataupun tak. Ya, waktu dia itu pun juga tetap wanita bertarawih beramal di masjid surau tanpa menjaga aurat. Ya, okey, yang terakhir sekali untuk kita berkongsi kesan daripada Ramadan yang kita harap dapat membantu untuk kita sama-sama selepas Ramadan. Ya, Ramadan tu banyak kita laksanakan, bukan begitu, tetapi kesan Ramadan, jangan tinggalkan puasa 6. Ya, di samping kita mengekalkan solat berjamaah, banyak berdoa, qiyamul lail, banyak berzikir, baca Quran, kesinambungannya, kemudian muhasabah diri dan berbagai-bagai amalan yang boleh kita lakukan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini kita kena azam dalam diri kita bahawa Ramadan tetap akan datang. Apakah perancangan kita untuk lebih kemas Ramadan yang bakal kita akan adakan berbanding dengan Ramadan sebelum daripada ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah.